Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita semua yang hadir di sini dalam kondisi sehat dan dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita dan hormat kita menghadap hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan kebesaran-Nya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka ibadah hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau pencipta semesta alam, pemilik segala kemuliaan dan keagungan. Siapakah kami Tuhan?
Kami hanyalah orang-orang yang berdosa, yang hina dan kotor. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, bahkan menyelamatkan kami. Engkau memelihara kehidupan kami, bahkan menopang kami dikala kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni segala pikiran dan perbuatan kami yang salah. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan boleh melayakkan kami kembali, menyucikan kami, dan kami beroleh pengampunan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang keluar dari mulut kami, Engkau sendiri yang memberkati, dan ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kiranya kita yang telah mengenal dan menerima kasih Kristus mengabarkan berita sukacita itu pada semua orang. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Yesus, selamatkanmu. Kabarkanlah keselamatannya pada seluruh bangsa. Yesus, selamatkanmu. Kabarkan selamatkannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu. Bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah. Bila kidung yang menang, Yesus selamatkanmu. Kita akan membaca bacaan bertanggapan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lacut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan dikatakan,
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Marilah kita terus bertekun mencari Tuhan, seperti seekor rusa yang merindukan sungai. Jiwa kita pun merindukan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kita, biarlah kita disegarkan oleh firman-Nya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, biarlah pagi ini kami datang kepada Tuhan 主，让我们今天清晨再次到你的面前来， seperti rusa yang rindu akan air, 我们就好像耳濡渴慕溪水。 dan biarlah sungguh kemudian waktu kami menerima firman Tuhan, 让我们听你话的时候， air dari sungai kehidupan Tuhan itu boleh memenuhi hati kami. 那个生命的泉水能够流在我们的心田里。 Tuhan, tolonglah hamba-Mu 主，你帮助你的仆人， dan kami semua yang akan mendengarkan. 而且我们每一位弟兄姊妹， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Ibu Saudara Shalom. 大家好，平安。 Di bulan ini kita belajar tentang
ibadah. 这个月我们学习关系到敬拜。 Ya, dan di hari ini kita akan belajar juga sama tentang ibadah. 今天我们也是要学习到敬拜的事情。 Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dari Keluaran 7 ayat 14 sampai ke 16. 我们看圣经，就是在出埃及记，我们从第7章， Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 16. 出埃及记第7章，我们从第14节念到第16节。 Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia saja. 我们当然用印尼文来念。 Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Israel, orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk sebagian besar dari kita, perbudakan itu adalah sesuatu yang rasanya cuma dari zaman kuno. 弟兄姊妹，如果我们听到这个努力记，可能我们觉得这个是过去的情形，或者过去的这个情景才能够有这样的事情。 Tapi di negara yang namanya Mauritania, perbudakan itu masih sangat nyata. 但是我们看这个国家，就是摩利达尼亚，他们还是实行这个努力记的这个工作。 Saudara, Mauritania adalah sebuah negara di sebelah Afrika Barat. 这个摩利丹的这个地方，这个是指在非洲、西非那边， Ini adalah negara yang miskin. 那个是贫穷的国家。 Nah, saudara-saudara, di negara Mauritania ini ada seorang wanita bernama Mulkir. 所以在这个国家里面，有一个女人名叫穆希尔。 Dan Mulkir menceritakan pengalamannya menjadi budak di satu tempat di Mauritania. 所以这个妇人，她见证出来，她讲她的经验，对这个努力记的经验。 Saudara, saya akan bacakan kata-kata Mulkir. 所以我读她讲的话给你们听。 Aku sejak kecil sampai dewasa bekerja sebagai budak untuk sebuah keluarga. 我从小到大到成人，我做努力在一个家庭里面。 Mamaku bekerja jadi budak sebelum aku. 我的妈妈比我更早，我的妈妈先做努力在那个地方。 Dan anak-anakku juga bekerja untuk keluarga itu waktu mereka sudah cukup besar. 后来接过来，我的孩子们也是在这个地方，在这个家做努力。 Kami bekerja keras. 我们做很苦的工作， Dari pagi sampai sore kami harus keluar dan memelihara kambing-kambing. 从早上到下午，我们要带着羊群出去做工。 Dan kemudian kembali ke rumah dan melakukan semua pekerjaan di rumah waktu malam. 到晚上了，我们才回来。回来了以后，我们还要做家里面的一切工作。 Aku tidak selalu dapat makanan yang cukup. 而且我没有一直得到好的食物， Dan aku sering dipukuli. 我常常被鞭打。 Semua anakku juga bekerja untuk keluarga itu. 我的儿女也是为这个家庭工作。 Dua dari anak-anak perempuanku adalah anak dari putra sulung si tuan rumah. 所以我有2个女儿，这个2个女儿是这个家庭里面的长子的女儿。 Dia berkata dia akan penggal kepalaku kalau aku membocorkan bahwa dua anak itu adalah anaknya. 这个男人讲，如果我把这个事情讲出来，他要砍掉我的头。 Waktu aku melahirkan anak keempat, 当我生第4个儿子的时候， seorang bayi perempuan, 就生出一个女儿。 keluarga itu tidak membolehkan aku membawa bayi itu keluar ke ladang bersama dengan aku. 这个家庭里面的主人
不许可我把这个儿子带到这个我工作的地方。 Satu hari aku kembali ke rumah 有一天我回到家里的时候， dan menemukan bayi itu sudah ditinggalkan sepanjang hari terjemur di bawah matahari. 所以我见到我的这个小女儿，在这个很热的太阳当中，她那边晒了一整天。 Dia meninggal dan badannya sudah dimakan oleh banyak semut. 我的这个小女儿已经离开世界了，已经死了。她而且很多蚂蚁都缠着她了。 Aku harus menguburkan bayi itu sendirian dengan tanganku sendiri. 我要用我自己的手把这个小女儿埋葬在一个地方。 Aku merasa seperti menguburkan seekor binatang. 那个时候我感觉到我好像埋葬一个动物一样， Bukan seperti mengubur anakku sendiri. 不是像我埋葬我的女儿。 Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan waktu dengar cerita seperti ini? 弟兄姊妹，当你听到这个见证的时候，你有什么感觉？ Saya yakin tidak ada dari kita yang suka dengan cerita seperti ini. 我很相信，在我们在座的弟兄姊妹，没有一个人喜欢这个经验。 Saya rasa tidak ada satu orang pun dari kita yang suka dengan perbudakan. 我们每一个人一定也不喜欢这个努力记的方法。 Kenapa? 为什么？ Karena perbudakan itu kejam. 因为这个努力记的工作，他们的做法是非常残忍的， Perbudakan itu tidak manusiawi. 他们没有一点忍道。 Perbudakan itu melihat manusia bukan seperti manusia. 所以这个努力记的方法，他们看人不像是人来看法， Tapi dianggap seperti barang, bahkan cuma kayak binatang bahkan. 他们感觉到这个是一件东西，还有也许当作是一个动物而已。 Saudara, kita tidak suka dengan yang namanya perbudakan. 所以我们每一个人一定不喜欢这个努力记的做法， Kita nggak mau jadi budak, 我们也不喜欢做一个努力， dan yang pasti kita nggak mau disebut sebagai budak. 我们更不喜欢被人家称为我们是奴仆或者奴隶。 Tapi kabar buruknya adalah semua manusia, termasuk engkau dan saya, adalah makhluk 但是 yang 最不好的消息、最坏的消息，就是我们每一个人类在这个世界上就是奴隶。 kita semua adalah makhluk yang dilahirkan sebagai budak secara rohani. 我们被生下来的生物，我们就是好像在树林上，我们自然的就成为了奴隶。 Manusia sejak kecil bertumbuh dewasa itu selalu dan pasti jadi budak. 所以我们从小长大了、成人了，我们一定做一个努力。 Pertanyaannya bukan begini, saya ini budak atau bukan? 问题并不是这样，我是不是努力或者不是？ Tapi pertanyaannya adalah, saya ini budaknya siapa? 但是问题就是说，我是谁的奴隶？ Dan betapa mengerikannya kalau kita punya majikan yang salah. 最可怕的就是说，我们有找错了主人，或者找错了老板。 Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat Alkitab yang kita renungkan, pada waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir dalam kondisi yang menderita. 所以我们刚才所读的经文就是说到，上帝的选民他们是活在一个非常痛苦的国家里面。 Firman Tuhan mencatat dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan 所 yang 以圣 berat. 经里面说，这个埃及人远远的很苦的对待以色列人。 Kemudian segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. 所以他们勉强他们做最苦、最苦、最难做的工。 Saudara, selama sekitar 400 tahun bangsa Israel jadi budak di Mesir. 大概400年左右，以色列人成为这个埃及人的奴隶。 Sampai kemudian firman Tuhan mencatat lagi. 后来圣经的话再继续下来， Lama sudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 过了多年，埃及王死了，以色列人呼求，求故，就是哀求主，他们的哀声达到上帝的耳中。
Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. 所以上帝看见以色列人，他的选民，上帝特别的注意关心他们。 Kemudian Tuhan mengutus Musa. 所以上帝就差派摩西。 Tuhan berkata kepada Musa, Aku mengutus engkau kepada Firaun dan membawa umatku keluar dari Mesir. 所以上帝差派摩西说：“我派你到这个埃及地去，你要把我的百姓释放出来。” Lalu Musa bersama Harun pergi ke Mesir dan menghadap ke Firaun. 这个摩西带他的这个兄弟就是亚伦，他们一同去找这个王。 Tapi Firaun gak mau lepaskan bangsa Israel itu. 但是他们的国王不肯给这个百姓出去。 Kemudian inilah perintah Tuhan kepada Musa. 所以这个就是上帝给摩西的命令， Yang jadi fokus dari perenungan kita pagi ini. 就是我们今天所记中的这个我所要思想的。 Katakanlah kepadanya, kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku, Musa, kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 所以摩西对他说：“耶和华希伯来人的上帝打发我来见你说，容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今你还是不听。” Saudara, mari perhatikan kalimat ini. 所以你注意这一句话。 Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 让我的百姓去敬拜我。 Mari kita stop sebentar dan mari renungkan kalimat ini. 我们停下来一下，我们再一次思想。 Di Mesir bangsa Israel jadi hambanya Firaun. 在埃及，以色列人成为这个国王的这个奴隶。 Waktu mereka keluar dari Mesir, apakah mereka jadi orang merdeka? 当他们从埃及出来的时候，他们是不是已经成为自由的人？ Jawabannya tidak, saudara. 答案就说不。 Mereka kembali jadi hamba, perbedaannya adalah siapa tuannya. 他们再一样的成为奴隶，但是问题是在这边，他们是谁的奴隶？ Di Mesir jadi hamba, di padang gurun jadi hamba. 他们在埃及成为奴隶，他们在沙漠地、旷野也是成为奴隶。 Di Mesir jadi hambanya Firaun, di padang gurun jadi hambanya Tuhan. 他在埃及成为法老的奴隶，他们在旷野成为上帝的奴隶。 Di Mesir mereka menyembah dewa-dewa dan patung-patungnya Firaun, tapi di padang gurun mereka menyembah kepada Tuhan. 他们在埃及的时候，他们敬拜这个法老所敬拜的神像或者木像，他们出来了。他们在旷野是敬拜上帝。 Di Mesir beribadah kepada patung dan berhala, di padang gurun beribadah kepada Tuhan. 他们在埃及是敬拜这个偶像，他们出来了，在旷野敬拜独一的上帝。 Bukankah begitulah manusia? 人是不是这样子？ Setiap manusia punya hati yang kelaparan. 每一个人都有饥渴慕义的心灵， Dan di dalam hati manusia ada semacam hasrat untuk melayani sesuatu. 所以在每一个人的心田当中，都很想有一种对某一件事有一个侍奉， Ada semacam kerinduan untuk menyembah sesuatu. 有一个渴慕的心，想要敬拜某一件事。 Harus beribadah kepada sesuatu. 我们一定要敬拜某一件事。 Menjadi manusia adalah jadi makhluk yang menyerahkan diri kepada sesuatu. 所以我们成为生物，成为人类，我们就把整个自己献给某一件事。 Kalau pakai bahasa kasar, saudara, manusia adalah makhluk yang memang kepingin jadi budak. 我们不要用比较粗的话来说，我们本来我们人这个生物本来就是有渴慕成为奴隶的心。 Saya dan kita semua memang kepingin diperbudak. 我跟你都本来喜欢或者渴慕成为奴隶， Cuma perbedaannya adalah kita sedang diperbudak oleh apa atau oleh siapa. 但是这里的差别就是说，我们成为谁的奴隶？
Suka atau tidak suka, saudara, itulah manusia. 我们喜欢或者不喜欢， Setiap 这 hari, 就是人。 setiap hari bahkan setiap detik, manusia sedang beribadah kepada sesuatu. 所以每一天，或者也许每一秒钟，我们都敬拜这个某一件事。 Disinilah kita perlu berhati-hati sekali. 所以在这个地方，我们要非常非常的小心， Karena sesuatu itu bisa Tuhan, tapi juga bisa bukan Tuhan. 因为这个某一件事，也许它是上帝，也许它不是上帝。 Saudara, kalau masing-masing kita ditanya, 如果我可以问， engkau sedang beribadah kepada siapa? 你正在敬拜谁？ Saudara, saya yakin kita akan jawab, ya kepada Tuhan lah. 我相信你们每一个都会答，我是敬拜上帝。 Buktinya saya pergi ke gereja, 就是证明我做礼拜， saya datang ke kebaktian di hari Minggu pagi, 我礼拜天早上我都到教会来做礼拜， saya nggak pernah terlambat kalau datang ke kebaktian. 我到做礼拜没有迟到过。 Kalau pemimpin ibadah ajak nyanyi, saya nyanyi. 带领唱歌的人，我也唱歌，我也是跟着唱。 Waktu pengkhotbah lagi berkhotbah, saya dengarkan. 当讲员讲到的时候，我也是好好的听。 Waktu persembahan, saya kasih persembahan. 奉献的时候，我也是奉献。 Ya jelaslah saya beribadah kepada Tuhan. 这个就是说明我是敬拜上帝。 Tapi pagi ini saya mengajak kita merenungkan kata beribadah ini. 所以今天早上我要跟大家思想，就是敬拜这个话。 Saudara, beribadah di hari Minggu pagi di gereja sangat penting untuk kerohanian kita. 礼拜天我们敬拜上帝在教会是非常重要的一件事。 Dari 168 jam dalam seminggu, hanya sekitar 1 jam untuk beribadah kepada Tuhan di 在 hari Minggu. 一个礼拜当中有168个钟头，我们只有1个钟头来敬拜上帝。 Oleh karena itu, mari pakai waktu ini dengan hormat. 因此，我们要用这个1个钟头这个时间，非常的敬拜我们的上帝。 Mari hadir sebelum ibadah dimulai. 我们应该早来，还没有开始的时候，我们就到前来了。 Mari fokus dan nonaktifkan handphone kita. 我们要静我们的这个手机，我们要静默在上帝的面前。 Mari bernyanyi dengan semangat. 我们用一个非常大的精神来唱歌， Semua ini penting. 这个都是很重要， Semua ini beribadah. 这个都是敬拜。 Keseriusan kita dalam beribadah mencerminkan keseriusan kita dalam menghormati Tuhan. 如果我们在一个敬拜的元素，就是证明我们这么的元素来敬拜我们的主。 Tapi ibadah kepada Tuhan bukan sekadar itu. 但是我们敬拜上帝，并不是这些而已。 Saudara, kalau ibadah bukan cuma itu, lalu apa itu ibadah? 如果不是这个而已，那什么呢？ Saudara, bagaimana kita tahu bahwa yang kita sembah itu, yang kita ibadah kepadanya itu adalah Tuhan? 弟兄姊妹，我们怎么样知道我们所敬拜的或者我们所拜的这个是上帝？ Atau jangan-jangan yang selama ini kita sembah bukan Tuhan? 也许我们所敬拜的并不是上帝。 Saudara, kalau kita dites dengan 5 pertanyaan ini, 如果我们好像考试一样，我问5个问题， kemungkinan besar bisa menunjukkan siapa yang kita sembah sebetulnya. 这个5个问题当中就能够告诉你，你拜的是谁。 1. 第一， Apa yang selalu kita pikirkan? 你每一天你常常所想的是什么？ 2. 第二， Apa yang selalu kita bicarakan dengan orang lain? 你常常所讲的话是什么？ 3. 第三， Apa atau siapa yang kita selalu sanjung-sanjung? 我们常常高举或者称赞谁？ 4. 第四， Topik apa yang paling membuat kita bersemangat sekali? 我们最惊醒、最好像最活泼，讲什么问题，讲什么题目？ 5. 第五， Apa yang selalu kita pamerkan di media sosial kita? 我们常常在这个社会里面，我们常常把我们的什么炫耀出来。 Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kemungkinan besar bisa menunjukkan apa yang sebenarnya kita sedang sembah selama ini. 所以这个5个问题的答案就能够告诉我们，
我们所敬拜的是什么？ Apakah itu tim olahraga kesukaan kita? 也许我们所敬拜的这个是一个这个球队，我们最喜欢的球队， Apakah itu grup band kesukaan kita? 或者我们最喜欢的这个音乐队， Apakah itu anaknya kita? 或者我们的儿女， Karir kita? 我们的工作， Pekerjaan kita? 我们所做的事情， Usaha kita? 我们的这个努力， Uang kita? 我们的钱财， Investasi kita? 我们的投资， Diri kita sendiri kah? 我们自己， Atau kehebatan kita sendiri kah? 或者我们的厉害，我们的这个了不起， Dan ada suatu kenyataan yang menarik. 有一个最吸引我们的， Manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. 这个人他要越来越像他所敬拜的这个对象， Manusia akan semakin serupa dengan apa yang dia sembah. 这个人越来越倾向他所敬拜的。 Kalau orang menyembah uang atau harta atau kekayaan, 如果一个人敬拜钱财或者的财富， maka bisa dilihat dari cara ngomongnya. 我们就能够看出他每一天讲的话。 Dia akan selalu bicara bagaimana caranya nambah uang, bagaimana caranya melipat gandakan uang. 所以这个人讲话的时候，他就一直讲到钱财，要怎么样把钱财更加、更多、更多、更多。 Bagaimana nambah investasi, nambah deposito. 他应该怎么样顶金，应该怎么样这个投资。 Dan lama-lama orang itu akan makin tamak. 所以结果这个人越来越贪心， Lama-lama makin gila harta. 所以他更加对钱财的有一个疯狂， Makin mata duitan. 他好像看钱眼开， Makin pelit. 他更加吝啬。 Karena manusia akan semakin mirip dengan apa yang disembah dia. 因为这个人越来越像他所敬拜的对象。 Kalau orang menyembah satu grup band tertentu, 如果有一个人喜欢或者崇拜有一种的这个乐队， maka bisa dilihat dari orang itu selalu bicara tentang grup band itu. 所以这个人就一直讲到这个乐队的这个讲话，就是提到这个乐队， Bagaimana bisa kejar kemanapun grup band itu konser. 所以他akan追赶，他要找这个乐队在那里演奏，他都找到这个地方，很远都去。 Nggak peduli berapa jauhnya dia akan datang ke konser itu. 他不管多远多久来去，他还是要找，还是要追。 Cara orang itu bicara, cara itu orang itu pakai baju 他怎么样讲话，他怎么样穿衣服， akan sangat mirip dengan grup band itu. 他就会能够像这个乐队里面的人所做的、所穿的。 Dari situ kelihatan sebenarnya siapa yang dia sembah selama ini. 所以从那个地方，你就可以看见到他所敬拜的是谁。 Saudara-saudara, Nirvana adalah nama sebuah grup musik yang sangat terkenal di era tahun 1990-an. 在1990年左右，Nirvana 这个乐队是非常出名的、有名望的。 Vokalis sekaligus gitaris dari grup band Nirvana bernama Kurt Cobain. 这个 Kurt Cobain 是很出名的，他是唱手，他也是吉他手。 Seorang pecandu heroin dan kemudian di akhir hidupnya di tahun 1994, 他是吃药，他是用这个海洛因，他就用这个东西，这个药。 ya di tahun 1964 dia bunuh diri dengan menembakkan senapan ke kepalanya. 所以1994年他就自杀死了，他把他枪到自己的头上。 Waktu Kurt Cobain mati, ada begitu banyak penggemarnya yang stres. 所以当这个 Kurt Cobain 离开世界的时候，很多他的爱惜他的人、尊崇他的人都觉得受一个很大的压力， Dan jadi kepingin bunuh diri juga 也是想像他一样自杀， seperti idolanya. 就是好像他所爱、所看重的人。 Salah satunya bernama Toby, 一个人就是名叫 Toby， seorang remaja berumur 13 tahun. 一个13岁的少年人。 Toby sangat suka dengan Nirvana dan Kurt Cobain. 所以这个 Toby 很喜欢这个唱手。 Berita ini tulisan Nirvana fan 13 in suicide, artinya penggemar Nirvana umur 13 tahun bunuh diri.
所以有这个我就登报就看见到这个13岁，他是一个看中这个 Kurt Cobain 的人，他已经自杀死了。 Toby pasang poster Kurt Cobain di tembok kamar tidurnya dia. 所以他把这个海报，他就放在他的按着他的房间，贴在他的房间。 Sampai satu hari di bulan Mei 2006, Toby ditemukan tewas gantung diri. 所以在2000年的时候，看见到这个人自杀死了。 Karena Toby merasa tidak ada kehidupan setelah diputus oleh pacarnya yang berusia 12 tahun. 因为他有12岁的这个女朋友，他们断情的时候，他觉得世界上什么都没有了，他就自杀死了。 Teman baiknya Toby berkata bahwa Toby sempat kirim email tentang niatnya mau bunuh diri. 所以这个他的朋友曾经讲过，他有寄短信， Tapi 说到他自己要自杀， temannya ini tidak menghiraukannya 但是他的朋友没有想到这个是真实的事情， karena dianggap tidak serius. 他觉得他没有很严重的，没有真的讲话， Tapi ternyata Toby serius. 但是他所讲的话，他真的做了。 Dan akhirnya penggemar fanatik Kurt Cobain itu mati bunuh diri, persis seperti idolanya. 所以他这个喜欢这个 Kurt Cobain 的人，他真正的自杀死了，像他这个 Kurt Cobain 一样。 Saudara, manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembah. 弟兄姊妹，人越倾向，越更像他所敬拜的。 Kalau kita sangat sering pamer-pamer diri sendiri di media sosial, 如果我们常常在那个炫耀自己， pamer-pamer semua kehebatan kita, 我们炫耀我们的这个能力， betapa gantengnya atau cantiknya penampilan kita di media 我们 sosial. 常常给人家看见到、炫耀到我们怎么样的美，我们怎么样的英俊， Betapa kerennya lekuk-lekuk tubuh kita. 还有我们的这美的身体。 Pamerkan betapa mewahnya tempat liburan kita. 我们也是炫耀我们再去那个旅行，或者到一个最高贵、最贵的一个地方旅行。 Pamerkan semua yang kita makan. 我们炫耀我们所吃的是什么， Apa yang kita pakai. 我们所用的、所穿的， Merek mobil mewah yang kita punya. 我们最好的、最上等、最高贵的车。 Jangan-jangan kita sedang menyembah diri kita sendiri. Saudara. 这个就是证明，也许我们是敬拜我们自己。 Dan lama-lama kita akan menjadi orang yang sangat sombong. 以后越来越久，我们就能够成为一个非常非常骄傲的人。 Kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 我们常常跟别人比较， Kita bahagia lihat kesusahan orang lain. 我们很喜欢，我们很幸福。如果看见别人难受， Dan kita susah lihat kebahagiaan orang lain. 我们很难看人家幸福。 Inilah orang yang menyembah dirinya sendiri. 这个人就是他敬拜他自己的人。 Tapi kalau ada orang yang menyembah Tuhan, 但是如果有一个敬拜上帝的人， maka orang itu akan semakin serupa dengan Tuhan 这 Yesus. 个人就越来越像他所敬拜的主。 Dia akan penuh kasih. 他有爱， Dia akan rela berkorban. 他甘愿牺牲， Dia akan melayani dengan semangat. 他有一个精神来侍奉上帝 Dia。akan selalu siap untuk mengampuni. 他也是一杯他的心来赦免别人， Dia akan suka cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. 他也是喜欢把耶稣的信息告诉别人。 Dia akan terus rindu dekat dengan Tuhan 他有渴慕亲近主的心， melalui ibadah, 经过他的敬拜， melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman, 经过我们弟兄姊妹的团契， melalui berdoa, 经过我们的祷告， melalui belajar firman 经 Tuhan. 过我们对象圣经的话学习， Inilah ibadah yang sejati. 这个就是真正的敬拜， Inilah hidup yang beribadah kepada Tuhan yang sejati. 这个就是我们真正活在敬拜的这个生活里， Inilah hidup yang diperhambakan kepada Tuhan yang benar. 这个就是我们的生命，我们真正做对了，做上帝的，给上帝，我们称为上帝的奴仆，这个就是对的方向。 Saudara, firman Tuhan pagi ini memberikan peringatan yang jelas. 所以今天上帝的话非常的清楚， Setiap manusia adalah penyembah sesuatu. 每一个人、每一个生物成为人的，他都是要拜某一件事。 Perbedaannya adalah dia sedang menyembah apa.
差别就是说，他正在敬拜什么？ Menyembah Tuhankah 他敬拜是不是敬拜上帝， atau sesuatu selain Tuhan? 或者他不是其他的，不是上帝？ Setiap manusia adalah budaknya sesuatu. 所以每一个人就是某一件事的努力。 Pertanyaannya adalah dia budaknya siapa? 问题就是说，他是谁的努力？ Sudah dalam karya Yesus Kristus, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. 所以在耶稣的生平当中，他的生平、他的死、他的复活， Allah sekali lagi berkata, 上帝再次对人说 biarkan umatku pergi. 让我的民、我的选民出去。 Tapi kali ini bukan lagi dari perbudakan di Mesir. 但是我们所提的今天，并不是从埃及里面的努力， Tapi dari perbudakan kegelapan dosa dan 但是 maut. 我们提到的就是我们在成为黑暗罪恶当中的努力。 Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus 所以每一个信耶稣的人， dilepaskan dari perbudakan kegelapan dosa dan maut itu. 所以上帝把他们释放过来，给他们自由，他们不再受到死亡罪的刑罚。 Oleh sebab itu bagi kita yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa dan maut itu, 所以我们每一个弟兄姊妹，我们每一个你我，已经上帝救出来，上帝把你释放过来的人， jangan lagi memperhambakan diri kita kepada majikan-majikan lama kita yang ingin terus memperbudak kita. 你不要再重复回到你的老的头家或者你的老的老板去。 Manusia pasti akan beribadah kepada sesuatu. 人他一定渴慕，他想找某一件事成为他所敬拜的。 Karena itu pastikanlah kita beribadah kepada Tuhan. 所以我们今天要自己有一个答案，就是说我们真正的今天我们是敬拜上帝。 Mari tundukkan kepala, kita masuk saat hening. 我们低头，我们进入默祷。 Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hambanya Tuhan. 天父，让我们每一个弟兄姊妹都成为你的仆人。 Bukan hambanya dunia ini. 我们不要成为世界的奴仆。 Tuhan, tolonglah kami. 主，你帮助我们， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Puji syukur firman Tuhan yang telah kita dengar telah mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita beribadah dan kepada siapa kita menyembah. Mari saya undang jemaat sekalian untuk kembali berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengungkapkan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kotak yang telah tersedia atau melalui transfer ke rekening Gereja Sion.
Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Engkau begitu memperhatikan keadaan kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang terus rindu untuk semakin dekat dengan Engkau, sehingga iman kami dapat terus semakin bertumbuh dan dapat tercermin pada kehidupan keseharian kami. Dan kiranya Engkau memakai kami menjadi inspirasi bagi orang lain, agar mereka dapat percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, agar Tuhan menolong di setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi, dan seluruh penata layan, agar Engkau terus kobarkan semangat untuk melayani-Mu, dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan, kami juga mau memohon berkat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami dengan semua tantangan yang ada. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk tenaga medis yang sedang berjuang mengatasi masalah hepatitis akut. Mohon Tuhan tolong. Juga bagi anak-anak yang terkena sakit ini, mohon Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Amin. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Tuhan, biarlah ibadah kita pagi ini dan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama boleh menginspirasi kita dan kita jadi inspirasi bagi dunia ini. Sekarang mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Waktu jemaat minggu ini. Majelis Jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hana Condro yang telah melayani sebagai penerjemah khotbah di ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Laos. Pada hari ini dan besok, Minggu dan hari Senin akan diadakan retreat majelis dan hamba Tuhan bertempat di Hotel Harmoni Garut. Mohon jemaat mendukung dalam doa agar retreat ini dapat menjadi berkat bagi majelis, hamba Tuhan, dan juga gereja. Kami mengundang jemaat semua untuk persekutuan di rumah jemaat pada hari Rabu 18 Mei pukul 7 malam. Bertempat di rumah keluarga Penatua Frankie dan Saudari Iva, Jalan Gunung Sabelah nomor 41 Tasikmalaya. Kami mengundang semua jemaat sekalian untuk bisa bergabung. Renungan akan dibawakan oleh Evangelis Kristianti Hova. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei akan dilaksanakan persekutuan remaja secara onsite di ruangan Markus dengan tema Ada Apa Dengan Cinta yang akan dibawakan oleh Evangelis Kristianti Hova.
Hari Minggu tanggal 22 Mei pukul 7 dan 9 akan dilaksanakan ibadah umum dengan tema Ibadah yang Murni yang akan dibawakan oleh Saudara Arthur Yosia yang akan dilaksanakan secara onsite di gedung gereja dan disiarkan secara live melalui YouTube channel GKI Sion. Pada hari Minggu juga akan diadakan ibadah sekolah minggu secara onsite pukul 9 di aula lantai 2 dan secara online melalui channel YouTube GKI Sion pukul 8 dengan tema Sukacita dari Sahabat. Renovasi bangunan pastori. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung dana renovasi atap pastori, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion diakhiri dengan nominal 10 atau dimasukkan ke dalam amplop dengan keterangan dana pembangunan. Dana yang dibutuhkan dalam proses renovasi ini kurang lebih sebesar 60 juta rupiah dan dana yang telah terkumpul sampai saat ini sebesar 15.250.090 rupiah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati. Untuk membantu majelis jemaat untuk memaksimalkan pelayanan, maka ada beberapa bidang yang membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja bidang persekutuan, bagian kebaktian umum dan sakramen, Saudari Verina Belinda Lam. Pemerhati jemaat bagian suka, Saudara Rocky Daksono dan Saudari Verina Belinda Lam. Pemerhati jemaat bagian duka, Saudara Andreas Nikolasku dan Saudara Rocky Daksono. Pelawatan, Saudara Rocky Daksono. Musik, Saudara Antonius Felix Go dan Saudari Eni. Kelompok kerja bidang sarpen. Bagian umum dan multimedia ada Saudari Melinda Aprilia Gunawan. Inventaris, Saudara Andreas Nikolasku. Segenap majelis dan jemaat GKI Sion mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Saudara Arthur Yosia Togatorop, mahasiswa STTB Bandung yang akan menjalani praktek pelayanan dari tanggal 14 Mei sampai 17 Juli di GKI Sion Tasikmalaya. Saya mengundang Saudara Yosia untuk bisa berdiri dan kita semua bisa menang. Selamat datang di GKI Sion. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan petugas ke rumah dapat menghubungi Bendahara Majelis Diaken Susi atau Diaken Karlin. Sekian waktu jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.